Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera ya, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya nak komen lanjut ya, isu kenyataan bongkak kurang ajar resis P. Ramasamy. Dan saya ingin tegaskan di sini ya, sebab ada kenyataan daripada Perdana Menteri yang seolah-olah cuba orang kata melindungi DAP dengan memberitahu itu adalah opinion peribadi Ramasamy ya. Pertama sekali, bila anda sudah jadi salah seorang pemimpin utama DAP, iaitu Ramasamy ya, malah bergelar timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang ya. Kalau audio jelas maklum kepada saya ya. Jadi bila dah ada jawatan begitu dan anda membuat kenyataan rasmi di Facebook anda berserta kenyataan-kenyataan lain yang dibuat dalam kapasiti ahli DAP dan juga kapasiti timbalan menteri, Ketua Menteri Pulau Pinang, jangan cuba tiba-tiba nak bezakan kenyataan ini seolah-olah ini kenyataan peribadi. Sebab Ramasamy guna Facebook dia untuk hal-hal berkait dengan aktiviti dia sebagai ahli DAP dan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi jangan nak kelentong dengan cuba bercakap bagi pihak Ramasamy ini adalah pendapat peribadi dia. Kenapa Anwar perlu cakap bagi pihak Ramasamy sedangkan Ramasamy sendiri belum mengeluarkan apa-apa kenyataan selepas isu ini? Saya hangatkan. Yalah, saya hangatkan lah, betul lah. Betul lah. Tapi kenapa? Saya hangatkan selepas saya terbaca daripada Agenda Daily. Agenda Daily yang mula-mula tarik perhatian saya kepada isu ni. So itu pertama, jangan cuba nak pertahankan Ramasamy dan DAP. Kedua, ini bukan kenyataan resis pertama selepas PRU15. Sebelum ni Lim Kit Siang cuba menakut-nakutkan orang bukan Melayu, bukan Islam, dengan mendakwa kalau gelombang hijau ni ya, gelombang hijau maksudnya sokongan terhadap PAS lah, tidak dihentikan atau tidak dikawal, ini akan jadi negara Islam. Dia kaitkan dengan agama. Bukan orang Melayu yang cuba takut-takutkan orang Melayu terhadap orang Cina ke orang India, bukan. Dia orang ni, DAP ni cuba takut-takutkan orang Cina dengan orang lain terhadap orang Melayu dan Islam dengan kata ini mungkin jadi negara Islam. Seolah-olah sudah menjadi satu masalah bila orang secara demokratik memilih satu-satu parti. DAP seolah-olah menerusi kenyataan Kit Siang sudah menganggap apabila orang sokong satu parti Melayu Islam ni, ia sudah jadi satu masalah yang perlu ditangani. Resis. Jadi tidak ada beza ya kenyataan Ramasamy dengan Kit Siang. Kerana mereka ni main sondol je. Bila masuk hal-hal berkenaan orang Melayu, mereka main sondol je. Mereka nak perubahan bukan dengan cara demokratik, bukan dengan cara nak muzakarah, beransur-ansur, ya, berbincang. Tak ada. Mereka nak main sondol je. Sebab dah ada kuasa, mereka nak main sondol je. Sekarang Ramasamy nak main sondol isu penguasaan orang Melayu terhadap perkhidmatan awam. Mereka buat tak apa. Kalau orang Melayu buat, oh isu ni orang sekolah Cina perlu dihentikan, sekolah vernacular perlu dihentikan, oh Melayu adalah resis. Mereka bangkit apa-apa isu berkenaan Melayu ataupun Islam, tak apa. Kalau orang Melayu bangkit, orang Melayu resis. Kita duduk dalam suasana Islamofobia di negara ni. Sebab Melayu semestinya Islam.
Bukan hanya isu Melayu ditimbulkan, isu-isu bersangkut paut dengan Islam pun kerap dipersoalkan lah. Tapi itu isu lain lah, saya tak nak sentuh campur aduk dengan isu ni. Ya. Bila berhujah, mereka main pakai hujah-hujah yang menyokong, menghalalkan agenda mereka. Macam Ramasamy, dia petik sini sana dengan sebegitu rupa untuk halalkan permintaan dia agar penguasaan Melayu terhadap perkhidmatan awam dikurangkan atau dihentikan. Dia petik. Dia tak sebut diskriminasi dekat sektor swasta, khususnya sektor perindustrian terhadap orang Melayu. Dia tak sebut. Seolah-olah tak wujud. Seolah-olah di negara ni yang wujud je orang Melayu nak diskriminasi kaum lain. Kurang ajar. Kurang ajar. Ramasamy ni kurang ajar. Orang kena ajar dia. Kalau dah tak suka duduk di negara ni, kalau dah nak sangat komplain dengan cara nak main sondol dia, nak salahkan, nak tuding, cari nak guna, sebab dah berkuasa sekarang nak guna kesempatan untuk tekan Perdana Menteri nak lakukan perubahan tanpa mengira perasaan orang Melayu, tanpa mengira majoriti di negara ni orang Melayu, tanpa mengira faktor-faktor sejarah yang telah menyebabkan ketidaksamarataan sosioekonomi di antara kaum, tanpa mengira diskriminasi kaum lain terhadap orang Melayu. Mereka nak apa yang mereka nak tanpa mengira perasaan orang Melayu. Kalau dah tak suka sangat, saya rasa lebih baiklah lucutlah kerakyatan Lim Kit Siang dengan Ramasamy ni. Duduklah di negara lain. Buat apa nak duduk sini? Kalau inilah caranya, apabila anda bergelar pemimpin, anda nak selesaikan masalah, anda bukannya selesaikan masalah, anda sedang mencetuskan huru-hara. Jadi tak perlu orang macam kau dekat negara ni. Tak perlu. This is the reality. Di negara ni tak ada siapa yang tak suka keamanan. Saya suka. Saya setuju kalau nak duduk bermusakarah, berbincang, nak kaji semula ketidaksamarataan sosioekonomi antara kaum dan sebagainya, cari jalan penyelesaian. Tapi bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara mengaburi mata satu kaum dengan memberi persepsi palsu ini adalah masalah orang Melayu yang nak kawal. Walhal dari merdeka lagi, DAP MCA tidak lakukan apa-apa untuk mengasuh, mendidik bangsa-bangsa yang lain. Perlunya pengorbanan dari setiap pihak dalam nation building. Yang mereka lakukan macam mereka lakukan sekarang ni lah. Sama ada tuding jari seperti Ramasamy dengan mengambil fakta-fakta terpilih untuk menghalalkan permintaan dia, atau dengan menakut-nakutkan orang Cina. Oh, kalau sokong parti ni nanti jadi negara Islam seperti yang dilakukan oleh Kit Siang. Itu je kerja mereka. Nak cari jalan penyelesaian, sorry, nak didik orang-orang Cina berkenaan dengan apa yang perlu untuk duduk sebagai satu keluarga Malaysia, tak ada. Bila timbul isu Jawi dan Khat dulu, Dong Zong menipu. Kononnya ini akan menjurus kepada pengislaman pendidikan. DAP diam. Dia tak didik orang, oh ini salah. Tak ada, dia diam. MCA diam. Tergamak disebabkan perangai dia orang ni, maka orang Melayu terpaksa mengetatkan lagi kawalan terhadap perkara-perkara tertentu untuk memelihara, menjamin kedudukan mereka. Kalau dah nak perangai macam ni, lebih baik balik kepada basics. Basicsnya ni tanah Melayu. Kalau itulah caranya mereka nak berbincang, jangan salahkan orang Melayu bila orang Melayu become defensif. Saya lihat mangsanya orang Melayu di sini memang banyak benda
yang patut berubah. Belum berubah. Memang banyak benda perlu diubah. Tetapi bila anda berperangai macam orang yang tak berpendidikan yang duduk hutan, maka saya hendak pastikan orang Melayu tidak bertolak ansur. Ya? Kurang ajaklah Ramasamy ni. Siang sekali masa keluar kenyataan kononnya, ya, ini akan menjurus kepada negara Islam. Kurang ajar. Kalau dah tak suka duduk, saya ulang, tak payahlah duduk sini. Malah mungkin pihak tertentu boleh bantu dia orang lucut je kerakyatan mereka. Ya? Dan PM tak payah nak buat kenyataan bagi pihak Ramasamy. Ramasamy sendiri belum keluar kenyataan, PM dah keluar kenyataan. Ini peribadi dia. Sedangkan Facebook dia adalah untuk banyak perkara-perkara melibatkan kedudukan dia sebagai Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Ya? Jadi PM tak payah nak mendahului Ramasamy. Ramasamy kita nak dengar dia nak cakap apa. Ya? Bagaimana anda boleh buat fakta yang terpilih, yang berat sebelah, tanpa menceritakan diskriminasi berleluasa di pihak swasta. Dia orang tidak ingin berganjak, dia orang tuding jari orang Melayu kawal perkhidmatan awam. Mereka harap semua yang nak bertolak ansur tu orang Melayu. Ya? Kemudian bila orang Melayu kata, oh ada diskriminasi kat pihak swasta, ya, industri dan sebagainya, oh dia berkata Melayu resis. Semua mereka nak. Saya tak salahkan perjuangan untuk memperbaiki bangsa, tetapi semua mereka nak, tapi mereka tak akan bertolak ansur dan mereka kurang ajar. DAP ni pemimpin dia lah, pemimpin dia lah, Ramasamy, Kit Siang, kurang ajar. Cara kurang ajar, main sondol. Bila anda semua nak main sondol, nak main kurang ajar, tak ada siapa yang akan bertolak ansur. Faham tak? Ini pun saya kena ajar Kit Siang dengan Ramasamy. Tak bertamadun punya manusia 2 ekor ni. Ya. Itu sajalah mesej saya. Sehingga kita jumpa lain masa, ya. Assalamualaikum.